Sebelum masuk kepada ketaksamaan kuadratik yang awak akan belajar, cikgu akan ulanglah balik, imbas kembali awak pernah belajar dah dua kali sebelum ni. Iaitu apa? Sebelum ni kita belajar mencari persamaan kuadratik daripada punca-puncanya. Okey, kalau hasil tambah punca dia melibatkan alfa tambah beta sama dengan negatif B per A. Okey. Hasil darab punca sama dengan alfa beta sama dengan C per A. Okey. Lepas tu kita tahu satu lagi iaitu rumus persamaan kuadratik dengan punca-punca alfa dan beta. Untuk kita cari persamaan kuadratik tu kita boleh guna rumus ni. Rumus dia tu apa? X kuasa 2. Okey. Jangan tak ingatlah pula ada negatif tu kan. Okey. Sebelum ni dah settle dah tu, kita terus masuk kepada subtopik seterusnya iaitu menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey. Bila soalan ni melibatkan penyelesaian, mestilah akan ada jalan kira dia kan? Di sini kita akan belajar macam mana nak menyelesaikan kesesamaan kuadratik dengan mencari julat X. Okey. Ada 3 cara yang kita boleh guna iaitu pertama lakaran graf, garis nombor dan juga jadual. Okey. Sebelum awak nak buat 3 kaedah ni, kena faham satu benda ni. Okey, ni bila awak buat soalan 3 tu, guna 3 kaedah tu, rujuk balik dia punya kenyataan ni iaitu bagi suatu persamaan kuadratik dalam bentuk X tolak A, X tolak B sama dengan kosong. Dengan A lebih kecil daripada B. Okey. A apa lebih kecil daripada B sebab nilai dia tu, awak tahu ke kalau kuadratik, graf dia berbentuk graf dia bentuk gini. Untuk tahap awak ni, awak lebih fokus kepada graf ni lah. Graf senyum Okey. Kadang-kadang pun bentuk dia begini, tak kisahlah. Gini ke, ginilah bentuk dia. Dan julat yang kita nak cari tu, bila melibatkan ni lah, 2 titik dekat paksi X. Sebab tu julat X. Kenyataan dia pertama, jika X tolak A, X tolak B lebih besar daripada kosong, maka kita akan dapat X lebih kecil daripada A atau X lebih besar daripada B. Okay. Kalau ni, perbezaan dia adalah mana? Awak tengok. Lebih kecil. Kalau jika satu persamaan ni lebih kecil daripada kosong, maka kita tulis X tu dalam bentuk X. Ginilah. Di antara A dengan B. Okey, kalau hak ni, bila besar, dia melibatkan bahagian ni. Okey, ni awak faham je dulu. Kalau lebih kecil, contoh A lebih besar daripada kosong, kita akan tengok pada bawah paksi X, graf bawah paksi X. Kalaulah lebih kecil daripada kosong, ni merujuk kepada ni lah. Kita akan tengok pada dia punya ni, dalam ni. Okey, ni note lah, tulis dekat nota saya bagi tu kan. Mana? Tulis sini tak apa, ni tulis bawah ni. Tulis bawah ni. Okey. Ni yang saya bagi tahu awak ni, awak tak note. Ni hak penting-penting point yang awak akan rasa macam keliru. Sebab apa gini Jadi, back tu nota hak saya ayat ni. Okey, dah settle. Untuk pemahaman awak lah, pemahaman awak untuk hal ni. Okey. Kita terus kepada contoh 5. Sini dia minta kita cari julat X. Dia bagi satu persamaan iaitu 2X tolak 1, X tambah 4 lebih besar atau sama dengan X tambah 4. Okay. First kali kita buat lakaran graf. Sini awak dah tahu dah satu benda. Apa dia awak boleh ambil take note daripada kenyataan tu? Lebih besar kan? Ni. Nampak? Okay. Jadi, cuba tengok nota menyelesaikan menggunakan kaedah graf tu. Okey, tengok situ. First kali dia kata apa?
Langkah pertama dia, yang ni. Yang ni Okey. Langkah pertama dia, kita kena tulis ketaksamaan dalam bentuk am. Okey, kalau bentuk am macam mana? Okey. Jadi, inilah kita kena, daripada ni kita selesaikanlah dalam bentuk am. Selesaikan ni, mata pandadah ni ke? Kembangkan. Okey, dah settle, dapat gini. Lepas tu, susun dia. 7x, bila pergi sini dia akan jadi tolak x, 6x, tolak 8. Okey, sini jelas ke? Semua dah tak? Nah, bila dah kembangkan, kita akan dapat 2x kuasa 2. 2x darab 4 jadi 8x. Tolak x jadi 7x. Cikgu buat mudah kerja tu ni. Negatif 1 darab negatif, positif 4 akan dapat negatif 4 lebih besar atau sama dengan x tambah 4. Okey. Hak ni bila dah 7x pergi ke bahagian ni akan jadi tolak x. Jadi 6x. Negatif 4 bila pergi sini akan jadi negatif 4 tambah negatif 4 akan jadi negatif 8. Okey, dah settle sini. Bila awak guna kalkulator, hak ni selesai ke pun akan dapat gini juga. Berarti dah kan nak guna kalkulator kan untuk cari x ni. Jadi dapat x tambah 4 dengan x tolak 1. Lebih besar atau sama dengan 0. Okey, daripada ni kita lukis apa ni? Sebab dia minta kaedah lakaran graf. Kena lukis graf lah kalau dia minta lakaran graf kan. Ni x tambah 4 sama dengan negatif 4. X tolak 1 sama dengan 1. Okey, negatif 4 dia akan ada berada di bahagian negatif lah. Okey, sini akan jadi 1. Okey. Okey, macam mana nak dapat hak ni? Ni awak boleh tengok daripada persamaan ni. Kita ambil C ni. Pintasan ni. Kita ambil ni, sini negatif 4. Okey. Kita ambil ni. Sini dah settle. Kiranya dia kata kalau lebih besar tak ada cikgu ayat, dia berada di bawah paksi x. So kita akan fokus sini. Sini pun awak dah boleh nampak dah. Dia punya jawapan dia adalah ni lah. X, dia duduk bahagian ni kan? Ke sana. Hak ni sini. Jadi x lebih kecil atau sama dengan negatif 4 dan atau x bentuk dia gitu lebih besar atau sama dengan 1. Okey. Tahap ni kita tengok kepada garis nombor. Kalau garis nombor memang melibatkan garis nombor lah ni. Ni merupakan satu garis nombor. Kita anggarkan nombor yang akan berada di bahagian negatif. Selepas lebih kecil pada negatif 4 ni kita akan ambil negatif 5. Tak kisahlah awak nak ambil negatif ni ke, negatif 7 ke. Tapi kita ambil negatif 5 lah. Okay. Bila masukkan nilai ni, cuba awak kira dapat berapa? Yang kalkulator dapat berapa? Negatif 5 tambah 4 akan jadi negatif 1 darab 5. Darab negatif. Kira lah dapat apa? Negatif 5. Negatif 6. Okey. Ni. Negatif 5 tambah 4 dapat negatif 1. Negatif 5 tolak 1 tambah negatif 1 ni akan dapat negatif 6. Negatif bila didarab akan jadi positif. Dapat positif 6. Sebab tu dia positif. Faham? Okay. Kita tengok ni pula. Negatif 4 ni dengan 1 dia akan berada di bahagian negatif. Contohlah ni negatif 4. Ni 1 Sini akan ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Jadi kita boleh ambil mana-mana nilai. Tapi biasanya kalau tengah ni kita akan ambil kosong lah. Mudah kan? So 0 tambah 4, 4. 0 tolak 1, negatif 1. Kita akan dapat 4 darab negatif 1 akan jadi negatif. Okey.
Sama lah juga hak ni. 1 biasa kita akan ambil nombor lebih besar daripada ni lah hak dia bagi ni. Kita ambil 2. Bila masukkan nilai tu kita akan dapat positif. Okey, setakat tu okay. Jadi julat X ditentukan pada bahagian positif garis nombor. Kita akan tentukan kalau mengikut garis nombor ni kita akan tengok pada bahagian positif dia. Sebab tu kita ambil nilai ni dengan nilai ni. Sama ke hak ni pun. Hak ni kita dapat ni pun kita dapat ni. Okey, beres. So kita tengok kepada kaedah jadual. Kaedah jadual ni awak buat dulu jadual ni. Then kita ambil dia punya persamaan ni lah. Ambil yang ni, X tambah 4, X tolak 1 dan satu lagi dia punya semuan. Okey, ni pun sama. Bila X tambah 4, cikgu kita ambil titik dia lah. Kita ambil pada 5 Ni kita ambil kosong. Ni kita ambil 2. Bila X digantikan dengan 4, 4 tambah 4 akan, kita ambil 5 lah. 5 tambah 4 akan jadi 9. 9 tu positif ke negatif? Positif. Okey, kalau hak ni kosong tambah 4 positif kan? Okey, ni 1 tambah 4 positif. Boleh? Negatif 4. Negatif 5 ni. Okey, salah. Okey, negatif 5 tambah 4. Okey, dapat negatif 1. Sebab tu dia negatif. Ni pun negatif 5 tolak 1 akan jadi negatif. Akan dapat negatif lah. Okey, seterusnya awak cubalah buat ni. Kosong tolak 1 negatif. Ni 2 tolak 1 positif. Okay, ni masuklah nilai 5. Kita dapat dah tadi kan? Okey, positif, negatif, positif. Okey, jadi bagi kesamaan kuadratik X tambah 4, X tolak 1 lebih besar daripada sama dengan kosong. Julat X ditentukan berdasarkan pada bahagian positif dalam jadual. Kita pun ambil hak ni dengan hak ni juga. Okey. Boleh? Okay. Ni settle dah. Kalau tengok pada nota hak cikgu bagi tu, ada langkah dia kan? Pertama sekali, untuk kaedah lakaran graf ni, kita buat dalam bentuk arm. Okay. Kita faktorkan dia. Untuk kita tengok dia punya X tu pada titik mana lah. Okay. Kemudian kita lakarkan. Sini dia ada note situ tulis. Jika A lebih kecil daripada kosong, kita jadikan dia positif. Maksudnya kalau A ni, betul AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. A ni lebih kecil daripada kosong. Maksudnya sama ada negatif AX ke kan? Kita kena tukarkan dia kepada positif. Jadi kalau tukar positif, contohnya X tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kita tukar jadi AX kuasa 2 tolak BX tolak C sama dengan kosong. Boleh? Tapi kena pekalah kepada perubahan bentuk ketaksamaan. Bentuk tu ni lah. Bila kita dah tukar dalam bentuk ni, contoh lebih besar atau sama dengan kosong. Kita pun tukar. Bentuk ni akan berubah. Akan jadi gini. Okay. Lepas tu tentukan nilai X yang memotong. Okey, dah dapat tentukan dah. Lepas tu yang kelima tu tentukan bahagian ketaksamaan yang dikehendaki. Jadi kita tengok kepada ni lah pula. Tadi awal-awal cikgu suruh tengok dah kan? Kita tentukan. Sama ada dia duduk bahagian ni ke atau dalam ni. Kalau dalam ni dia duduk gini lah. Kalau hak ni dia akan jadi, nilai akhir dia akan jadi sama ada gini. Ini dengan okey, salah. X lebih kecil ataupun X lebih besar. Satu nilai lah. Boleh? Tu je. Sekarang cikgu nak buat awak bentuk dalam grup lah. Okey, 3A. Sebab cikgu akan buat tengok soalan latih diri 2.3 tu. Ada nombor 1 tu ada 6 soalan. Jadi cikgu akan create 6 grup. Nama cikgu panggil ni awak keluar. Cikgu akan bagi. Okey. Nama ni keluar. Fauzan, Masya, Arfa, Amni, Adam dengan Aisyah Najiha. Okey, awak keluar. Keluar. Keluar dekat depan ni. Duduk bagi dengan saya.
Okey. Jadi awak cabut undi. Cabut undi. Okey, saya akan royak nombor 1A siapa saya akan cabut. Kiranya nanti saya akan pick lah mana-mana ada sini akan ada dari grup saya awak bincang untuk soalan tu. Dalam grup tu kemungkinan akan ada 3 dengan 2. Satu grup akan ada 2. 2 orang. Okay, jadi first kali 1A Adam. Adam dengan 1, 2, 3. Tu awak dengan 3 orang satu grup. Okey, bicara 3 orang. Okey. Fauzan, Akmal dengan Telah Iskandar. Sekali 3 grup. Nombor 1B. Pandai dia. Dia pilih sendiri. Ya. Okay. Arfah. Kisah. Dia kena dengan awak beratur tu dengan saya ambil. Okay. Arfah 3C. Okay. Arfah dengan Nusa 2, 3. Boleh. Okay. Amni. Okay, Amni. Awak. Tu 2. Tu 2, 3. Boleh. Okay. Soalan yang berapa awak ni? A, B, C, D. 3D. Masya? Okay, Masya 3E. Awak 1, 2, 3. Okay, siapa tak ada kumpulan lagi kat tangan? Siapa tak ada kumpulan lagi? Okay, Aisyah dengan awak 2 kumpulan. Okay. Buat 3F. Masya. Masya pula. Aisyah. Okay, sini saya nak awak buat dari kertas mahjong lah. Okay, bahagi ada berapa? 6 Bahagi 2 boleh tak? Tolong saya. Ni awak bagi 2 dah lelaki. Sorry. Okey, awak bagi 2 lelaki. Bagi konsep puan. Betul. Bagi 12. Jadi berapa pula?
Sini awak ni kan? Ni apa tu? Jadi berapa lah? Jadi berapa? Apa bersama dengan nenek dah bersama dengan X. Ni lain, ni stop, ni stop, gitu. Okay, lepas tu dia di sini kosong lah. Ni
perbincangan secara dalam kumpulan untuk soalan latih diri 2.3. Nanti cikgu nak minta awak semua awak buat tu selesaikan, lepas tu tampal dekat belakang. Jadi sebagai penuntut untuk kelas hari ni, cikgu nak rumuskanlah yang hari ni kita belajar macam mana nak menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, untuk mencari julat X, dia ada 3 kaedah, iaitu kaedah pertama lakaran graf. Yang kedua, yang ketiga, jadual. Okey, ada beberapa benda yang kita kena fokus, iaitu bagi pernyataan yang dia bagi ni. Semua dalam ni ada maklumat penting lah. Awak tengok ni. A sama dalam satu bentuk persamaan kuadratik dengan A sama dengan lebih kecil daripada B. Lepas tu akan ada dua keadaan di mana kalaulah satu persamaan tu lebih besar daripada kosong, maka jawapan akhir dia kita akan dapat X tu lebih kecil daripada A atau X lebih besar daripada B. Kalau lebih kecil daripada kosong, maka dia berada di antara X tu. Sama ada ni satu nilai lah, julat itulah AB tu. Okey. Itu saja. Kiranya cikgu nak minta awak isi exit ticket ni. Okey. Dua. Bagilah kalau okey. Nah. Sekolah lagi kan. Mana? 1, 2. Okey, bila setik ni tanpa berakhir dah. Kalau tak lekat, lekat kan dah. Di atas saya dah. Sekarang dah. Siapa dia bolehlah mari depan atas. Kat sini. Ada nak guna marker tu, gunalah dulu, nanti atas saya dah. Tak ada buat KF. Aku tak ada buat F. Siapa dia soalan F tadi? Oh, salah. Tak boleh. Okey. Okey, dah semua data dah? Okey, itu je untuk kelas hari ni. Terima kasih.